Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin. Saya merupakan pensyarah ekonomi di Universiti Utara Malaysia. Dan saya telah pun menulis dan menerbitkan pelbagai jenis penulisan sama ada yang berbentuk akademik ataupun yang berbentuk bukan akademik. Idea ini bermula apabila saya melihat adanya satu salah faham dan juga keadaan di mana ramai rakyat yang begitu terkesan akibat daripada dasar ekonomi kerajaan. Namun begitu mungkin sukar untuk nak memahami apa yang dijelaskan oleh pembuat dasar dan juga mungkin ramai ahli-ahli ekonomi yang selalunya menggunakan jargon-jargon yang begitu teknikal sehingga menyukarkan rakyat terbanyak untuk memahami sesebuah isu ekonomi, terutamanya isu berkenaan dengan kemiskinan, isu berkenaan dengan kos sara hidup, contohnya isu berkenaan dengan sistem percukaian. Jadi di sinilah bermulanya satu usaha di mana saya mula menulis sebenarnya di surat khabar bahasa Inggeris New Straits Times, dan sekarang ini pun saya menulis di akhbar bahasa Melayu Berita Harian. Jadi saya bermula sekitar tahun, dah lama lah, dalam tahun 2006 tu saya dah mula menulis di makalah majalah akhbar ni untuk nak menjelaskan sebenarnya dasar-dasar polisi ekonomi, bukan saja daripada perspektif nasional tetapi juga daripada perspektif global. Dan saya juga percaya ini akan memberi kesan kepada masyarakat secara keseluruhan. Saya kalau menulis, saya sebenarnya tidak ada, saya katakan, sistematik. Kerana bagi saya penulisan ini dia adalah satu bentuk, dia seperti is an art bagi saya. Jadi bila kita menulis tu, kita perlu ada satu conviction yang jelas apa yang kita nak sampaikan. Saya fikir itulah perkara penting dan juga aspek penting kenapa saya menulis. Yang kedua, sebenarnya untuk kita nak menulis ni, sebelum kita nak menulis, kita mesti ada banyak pembacaan. Okay? Bila kita menggarap idea tu, kita perlu membaca dalam, saya fikir keadaan yang pembacaan yang lebih meluas. Bukan saja, contohnya kalau saya menulis pun dalam bidang ekonomi, saya akan membaca idea-idea, pemikiran-pemikiran yang di luar daripada ekonomi pun. Contohnya daripada perspektif analisis, pemikiran, sosial, politik, budaya, sejarah, perundangan, untuk kita dapat memahami isu itu dengan lebih multi-dimensional. Ini saya fikir juga tips yang kedua lah. Okay, jadi pembacaan itu penting untuk kita nak membentuk idea kita dalam menulis itu. Yang ketiga, tips yang saya selalu gunakan bila saya menulis, saya akan menggunakan bahasa yang paling mudah dan paling simple. Okay? Maksud dia mudah tu bahasa yang saya fikir boleh difahami dan diamati, dan boleh juga mengaitkan dengan teori dan konsep ekonomi tersebut. Jadi maksudnya di sini, in other words, kalau kita nak menulis, kita perlu mula menulis. Itu dia punya inilah asas dia. Sebab kalau kita tidak menulis, dan kita tidak akan dapat membentuk kemahiran tersebut di masa akan datang. Perkara yang bagi saya perlu kita elakkan bila kita menulis ni, apabila kita menjadi bukan diri kita. Itu yang penting. We are not ourselves. So in other words, bila kita menulis tu, kita kena menjadi diri kita sendiri. You have to be yourself supaya idea tu boleh keluar dengan secara yang semula jadi. Jadi kita punya idea penulisan tu ada flow. Seperti saya sebutkan, inilah tips yang saya fikir sangat penting bagi saya, kerana bagi saya penulisan yang saya lakukan ini dia bukannya seperti contohnya bila kita melakukan penulisan berbentuk akademik. Ini adalah yang kita katakan penulisan saintifik dan dia structured. Okey, kita ada pengenalan, kita ada permasalahan kajian, kita ada objektif kajian. Kalau tak ada benda-benda ni, kita tak boleh menghasilkan penulisan yang berbentuk ilmiah. Idea itu kita perlu acknowledge, dan sememangnya yang kita perlu elakkan itu adalah yang kita panggil mencuri idea lah, ataupun plagiarism. Plagiarism ni satu jenayah dalam akademik, dan bagi saya pun kalau kita menulis secara umum pun
Kita perlu acknowledge idea itu daripada mana, dan ini akan menampakkan lagi dari sudut penulisan itu dengan lebih sistematik. Terakhir sekali adalah bagi saya aspek dari sudut kita punya keterusan. Kita perlu ikhlas menulis. Kita perlu ikhlas menulis dan kita kena tahu kenapa kita menulis. Ini bagi saya yang penting. Jadi kita jangan menulis sebab mungkin kita tidak jelas kenapa kita nak menulis. Bila kita tidak ada objektif yang jelas kenapa kita menulis, saya fikir dia agak sukar. Ataupun kita menulis ni kerana kita nak capai contohnya KPI dan sebagainya. Ini saya fikir pun dia tidak menjadi secara yang semula jadi. Jadi kita perlu menulis itu, kita tahu kenapa kita menulis. Jadi saya harap tips-tips ini berguna dan saya harapkan puan dan puan akan mempraktiskanlah segala apa yang saya telah sebutkan tadi. Terima kasih. Ilmu pembacaan yang meluas dari semua skop bidang dapat memberikan idea yang dimensional. Penggunaan bahasa yang paling mudah dapat membuatkan mesej penulisan difahami oleh pembaca. Perlu mempunyai keikhlasan semasa menulis serta objektif bagi sesuatu topik atau subjek penulisan. Penulisan semula jadi tanpa plagiarisme akan wujud apabila menjadi diri sendiri. Kemahiran penulisan akan terbentuk apabila mula menulis. Penulisan boleh menjadi mudah atau senang kerana ia mengikut cara dan kreativiti kita yang tersendiri. Seseorang yang tidak mahir menulis masih boleh dilatih kerana tiada latihan yang sia-sia. Menulis adalah satu kemahiran yang bagus kerana dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi sesuatu topik serta dapat menambahkan ilmu kepada pembaca.